dan kita kongsikan skrin. Saya terus kongsikan slide yang kita gunakan sebelum ni, ya, iaitu kita masih lagi di dalam cuba memperkenalkan ataupun mengenalkan dengan sebaik mungkin tajuk yang kedua, jenis kalimah yang kedua, iaitu kita kata apa dia dalam senarai ni ialah kata ganti nama. Ya, kita dah banyak minggu ya sebenarnya ya kata ganti nama ni. Ya, sebab dia aspek dia luas ya. Dia apa nak mengenal dia luas. Kita dah sampai kepada memahami kata ganti nama ni yang dipanggilkan isim dhamir. Pertamanya semua jenis-jenis dhamir ya, kata ganti nama tu. Ya. Lepas tu kita mengenalnya dalam bentuk peranan dia sebagai pelaku pula. Ya, pelaku kepada fi'lun madhi. Ya. Kemudian kita juga mengenalnya apabila dia jadi pelaku kepada fi'il mudhari'. Ya. Kata kerja yang sedang berlaku. Ya. Itu fi'il mudhari' sama ada mufrad iaitu pelaku tu seorang, ataupun kalau pelaku ramai, so kita juga telah mula mengenal ya, ada imbuhan di belakang itu sama ada waw nun ataupun nun baris atas. Kalau waw nun tu untuk muzakkar, kalau nun saja itu untuk muannas. Itu isim dhamir tadi berfungsi sebagai pelaku ya kepada fi'il mudhari'. Lepas tu kita melihat juga isim dhamir juga boleh berlaku sebagai objek. Dalam kata kerja ada pelaku yang melakukan perbuatan tu. Kadang-kadang perbuatan tu, perlakuan tu melibatkan objek. Objek iaitu orang lain pula ataupun benda lain yang dilakukan ke atasnya tu dipanggilkan objek. Ya, so isim dhamir objek ni kita panggil dia apa? Maf'ul. Ya, kalau isim dhamir pelaku tadi kita panggil fa'il. Satu fa'il, satu maf'ul. Itu bahasa Arab dia. Lagi kita dekat dengan bahasa Arab tu lagi baik sebenarnya. Sebab bila kita kenal bahasa Arab tu, itulah makna yang sebenarnya. Kadang-kadang kita cuba terjemah dalam bahasa Inggeris atau bahasa Melayu tak sama ya. Macam tadi kita kata fa'il pelaku kan ya. Belum tentu lagi tepat ya. Itu yang terbaik yang kita boleh terangkan dalam terjemahan. Tapi yang paling baiknya kita kenal Arabnya, iaitu maf'ul ataupun fa'il itu sendiri ya, sebagai maklumatnya yang kita nak pelajari ya. So ini contoh isim dhamir yang boleh berlaku dalam kepada apa? Kata kerja. Maknanya kata kerja ni apa saja kata kerja dia sama. Sama ada madhi ataupun mudhari', dia akan mengambil bentuk objek yang sama dan biasanya dia dituliskan selepas kata kerja. Ya, selepas kata kerja. Walaupun ada juga kes-kes dalam Quran tuan-tuan akan lihat objek tu dibawa ke depan ya. Ada ya. Jadi kalau dibawa ke depan tu dia ada sebabnya ya. Contohnya dalam ayat ke-5 Al-Fatihah, iyyaka. Iyyaka, ka tu objek lah ni. Nampak ka tu lah hantar atas tu kan. Orang kedua ka. Kalimah kata kerja ni apa? Na'budu. Jadi na'budu selepas ka pula. Jadi ada sebabnya. Itu Allah nak memberi penekanan kepada ka tadi Allah tu. Jadi Allah mulakan dengan menyebut hanya kepada engkau kami semua sembah. Dia sepatutnya iyaka tu selepas na'budu. Na'budu iyaka. Sebab dia objek. Sepatutnya kata perbuatan dulu lah barulah objek kan. Jadi kami sentiasa sembah engkau ya Allah. Sepatutnya macam tu. Tapi tak, Allah aturkan supaya dia dibawa ke depan supaya nak memberi penekanan kepentingan pentingnya siapa yang nak disembah tu ialah ka tu ialah Allah. Ya. Lepas tu kita melihat
penggunaannya di dalam beberapa kalimah Al-Quran. Ramai di antara rakan-rakan telah pun sempat membuat latihan bersama, dan daripada latihan saya tengok tuan-tuan dan puan-puan sudah mulai mengenal ya manakah domain dia di dalam kalimah tu. Kemudian domain itu adakah dia pelaku ataupun objek. Ya, so kita dah mula mengenal, dan kita ada tambahan lagi beberapa contoh lain yang campuran daripada fi'il madhi dengan fi'il mudhari' pula. Ya, juga melibatkan isim domain sama ada pelaku ataupun objek. Ya, dan ada tanda-tandanya ya. Walau macam mana pun ini baru pengenalan ya. Banyak lagi kalimah-kalimah Al-Quran kita belum lagi buat latihan. Kita akan dapati nanti semakin banyak kita buat latihan, semakin luas kita punya kefahaman dia ya. Okey, hari ini kita sambung dengan set yang ni pun saya kata dah buat pun. Ya. Yang ni pun sudah ya. Sebagian lah yang Sebagian ya, tak semua ya. Dia sampai ke mana? An Buddha rasa ataupun an Yaktuba. Yaktuba. Ini dah sudah. Dah ya. Okey, so hari ini kita sambung yang ni ya, yang surukum. Yang surukum ya. So kita buat juga latihan ya supaya dengan latihan tu tuan-tuan makin lama makin mahir, makin lama makin mahir. Ya. Sebab kalau dengar saja saya boleh syarahkan ni ya, tapi dia jadi pendengaran sajalah. Ya, belum tentu faham lagi. So cara yang terbaik ialah kita buat pembelajaran secara praktikal. Tuan-tuan belajar menerangkan, kemudian kita akan bantu. Bantu maknanya kalau ada kelemahan mana-mana yang perlu dibantukan tu kita akan perbetulkan ya. Okey, yang ada hari ini kalau ikut senarai ada 4 orang sajalah ya. Saudara Audi, Puan Nufadilah, 3 je ya. 2 tu Nufadilah yang sama agaknya. Ya, satu dia pakai komputer, satu dia pakai handphone agaknya. Ada 3 lah. Jadi kita kita buat 3 orang lah ya. 3 orang. Kita akan buat bergila-gila. Tengok setahun mana kita boleh menambahkan ilmu ya dalam pemahaman kalimah-kalimah Al-Quran ni. Okey, kita panggil saudara Audi dululah. Dia selalu beruntung ya. Nama dia A ni. Dia selalu beruntung. Untuk kalimah yang surukum. Cuba terangkan sebaik mana yang dikenali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kalimah yang diberikan ialah yang surukum. Jadi kalimah ini ialah kalimah fi'il mudhari'. Dilihat pada perbentukan kalimah tersebut, pada permulaan kalimah ada huruf ya yang suruh. Ya ni kalau yang saya faham dia merujuk kepada pelaku fa'il. Dia seorang lelaki. Okey. Dia seorang lelaki. Sedang yang suruh tu maksudnya apa? Okey, lepas tu yang merah tu adalah daripada huruf kata dasar nasara, maknanya tolong. Okey. Jadi nasara tu yang merah tu adalah kata dasar dia. Kata dasar dia ialah nasara. Yang maksud menolong. Jadi yang suruh boleh diterjemahkan, difahamkan sebagai dia sedang menolong. Ya. Kum tu ialah objek. Kum tu ikutkan ialah muzakkar jamak untuk orang kedua. Kum tu ialah merujuk pada antum, iaitu kamu lelaki yang ramai, ataupun lelaki perempuan yang bercampur yang ramai lah.
Jadi secara keseluruhannya kalimah ini bermaksud dia seorang lelaki sedang menolong kamu semua yang ramai. Yang ramai. Kamu semua lelaki yang ramai. Semua lelaki yang ramai ataupun lelaki perempuan Yang bercampur. yang ramai. Okey. Okey. Ada lagi tambah? Itu saja. Okey, kita bantu lagi dengan kita boleh bertanya soalan ya. Jadi di samping latihan tu kita buat sesi soal jawab supaya dengan soal jawab ni kita akan tambahkan lagi kefahaman kita ya. Okey, ya ni biasanya apakah nama dia dalam pembangunan apa ni? Fi'il mudhari' kita ada nama dia ya, Abdul Qata', non dengan ta yang di awalan kalimah tu kita panggil ya apa? Huruf tu ya, hamzah qata' ta dan nun. Dia adalah huruf hijaiyah. Dia memang huruf ya, tapi specifically untuk isim mudhari' ni kita panggil dia huruf mudhari'ah. Sebab dia hanya berlaku kepada fi'il mudhari'. Sebab tu dia namakan huruf mudhari'ah. Ada 4. Hamzah qata', non, ta dengan ya ya. Itu dipanggil mudhari'ah. Ya. Dan mudhari'ah ni sebenarnya kita tanda kepada fa'il ya. Tanda kepada pelaku dia. So pelaku yang sebenarnya bukan dia lah ya. Dia hanya tanda, maknanya dia mewakili saja. Siapakah fa'il sebenarnya? Ialah dhamir dia. Dhamir ya, macam contoh tadilah. Ya tu mewakili huwa. Jadi siapakah fa'il dia? Huwa lah. Huwa tu yang sebenarnya fa'il dia. Jadi ya tu mengambil alih tempat huwa. Dia menunjukkan ya, dia sebagai tanda ya, tanda fa'il. Sebab itu dia namakan mudhari'ah dah. Dia tanda kepada fa'il. Bergantung kepada siapakah huruf tu. Kalau ya maknanya dia huwa. Kalau dia ta pula, dia mana anta. Yang sebenarnya dhamir itu anta lah. Ta tu hanya ta mudhari'ah. Ya, itu satu. Okey. Soalan kedua ialah macam mana kita tahu perbuatan ni sedang ya? Sedang. Sebab kalimah itu ialah fi'il mudhari'. Sebenarnya dia ialah dia punya fa'il dia tu ribuan dia di depan. Dia punya pelaku. Ada pelaku dia. Yang mana tu pelaku dia? Fi'al. Ini baris atas kan Ian? Ya, baris atas. Fathah. Dia fathah ya. Okey. Okey. So cara nak mengenal perbuatan tu ialah dia sedang berlaku, kita tengok raw tu. Okey. Bukannya ya. Kita tengok huruf ketiga, iaitu huruf akar yang ketiga. Dia non short raw kan ya. Itu 3 huruf akar dia. Kemudian dia membentuk kata dasar nasara. Bila mudhari' dia mengambil bentuk acuan ni, jadi yang suruh ra baris depan. So kalau ra baris depan tu menunjukkan perbuatan tu sedang berlaku. Macam na'budu, dan baris depan. Kami sedang sembah Allah ya. Jadi itulah menunjukkan perbuatan tu sedang ya. Sebab katalah ra tu baris lain, dia sudah tidak memberi makna sedang dah. Ya, kata ra tu sukun. Ya. Bila ra sukun, dia bukan sedang berlaku, belum lagi berlaku. Kalau ra baris atas pun dia belum berlaku lagi. Maknanya tak boleh nak letak sedang lah. Itu tandanya. Tetapi kalau kita tengok ra baris atas, baris depan macam tu, kita confidently lah orang putih kata ya. Confidently kita boleh kata perbuatan tu sedang berlaku. Okey. Itu soalan kedua ya. Soalan pertama tadi saya tanya apa? Ya tu apa kita panggil nama ya tu? Ya mudhari'ah ya. Yang depan tu kita panggil ya mudhari'ah fa'il ya, mewakili fa'il.
Dhari'ah fa'il itu mana dia mewakili fa'il, ya. Nak tahu fa'il yang sebenarnya, yang kita kena tahu ya tu untuk dhamir apa. Ya, itulah fa'il yang sebenar. Soalan kedua ialah macam mana kita tahu perbuatan tu sedang ialah ditandakan oleh ra. Apa saja kalimah, kita tengok huruf ketiga. Ya. Macam sebelum ni kita jumpa di atas tu yahsabu. Ya. Yahsabuna dengan yahsabuhum. Ba tu baris depan tu. Itu menunjukkan perbuatan sedang berlaku lah tu. Ya. Mereka mengira. Ya. Mereka sedang mengira. Yahsabuhum, dia sedang mengira. Ya. Jadi ya yang sama juga. Ya itu pun juga ya dipanggil ya mudhari'ah. Ya mudhari'ah. Doktor tanya, yang kalimah sebelum tu yang ayat tuba tu, kenapa tu dia baik atas? Sebab perbuatan belum berlaku. Belum berlaku. Jadi dia kata untuk dia menulis. An tu untuk. Jadi belum tulis lah. Mana dia tak boleh nak kata dia sedang menulis, dah tak boleh lah. Sedang tulis dia akan jadi depan baris depan. Kalau tapi dengan syarat tak ada an lah. An tu untuk dia menyebabkan baris atas. Jadi kalau tak ada an, yaktubu. Maknanya dia sedang menulis. Begitu juga yang an a'buda. Ya, an tu untuk. Maknanya kita tahu untuk ni sesuatu perbuatan belum berlaku. Dia akan berlaku, ya, tapi belum berlaku. Jadi an a'buda. Tak boleh an a'budu, tak boleh. Dia bercanggah. Untuk saya sedang sembah dah tak jadilah. Grammar out dah tu. Untuk aku sembah. An a'buda. Okey. Okey. Soalan ketiga, ya. Ada 3 soalan yang membantu kefahaman, ya, saudara audi kita hari ini ialah dalam modul 1 kita sudah belajar tentang i'rab. I'rab, kalau ingat balik, salah satu daripada i'rab tu ialah kalau dia objek. Ingat tak? Kalau kata nama tu objek, dia akan mengambil i'rab yang mansub. Okey, ingat tak isim ada berapa i'rab, Tuan Syarhan kita? Kalimah kata nama. 14. Itu dhamir. 3, Ustaz. 3 tu jawab dia. Apa dia? Marfu', mansub, majrur. Kan? Dia dah masuk dah, ya. Itu masih baik ada dia, ya. Jangan, sebab saya tahu, ya, memang pembelajaran ni dia maklumat banyak kan, ya. So kalau kita tak dapat susun dia elok kan, dia akan bercelaru, dia pergi sana pergi sini lah. Ya, sebab tu saya buat latihan tu supaya dia dapat kemaskan dalam otak kita, ya. Jadi itulah jawapan dia. Ya, marfu', ya, dan mansub dan juga majrur. Itu i'rab bagi i'rab apa status dia lah. Kita ingat balik marfu' apa status dia? Dia adalah subject matter. Ya, dalam ayat kadang kita panggil dia mubtada. Dia marfu' lah tu. Tak ada orang mempengaruhi kedudukan dia tu, dia akan jadi marfu'. Itu status dia sebagai marfu'. Tapi kita juga belajar, kita buat latihan pun dah gitu, ya. Bukannya status dia subjek saja, dia ada banyak pula, ada 5-6 yang lain pula yang menyebabkan dia marfu'. Kan? Nanti kena ulang balik, ya. Jangan dah belajar, lepas tu kita dah buat latihan, lepas tu lupa, ya. Okey, yang ni soalan ni specifically kum tadi, ya. Tadi saudara Adi dah terangkan kum tu ialah objek. Betul? Soalan saya ialah kalau dia objek, apakah i'rab dia kat sini? Adakah marfu', adakah mansub, adakah majrur? Balik kepada yang modul nombor 1, ya. Kata nama, kalau dia objek, apa dia? Kalau objek, sebagai objek, dia adalah mansub. Mansub. Jadi mana kum ni mansub lah ni.
Okey. Ah, Tapi dia baris tu dia tak ada kira ke? baris tak kisah. Oh, okey. Status dia. Status okey. Baris tu ada huruf yang boleh mengambil baris atas, ada huruf kalimah tak boleh. Sebab dia memang tulisan dia macam tu, dia tak bertukar, tak boleh letakkan baris atas, tak boleh. Sebab ejaan dia memang macam tu, tapi status dia tetap masuk tu sebab dia objek. Okey, okey. Ada kalimah yang kita boleh mengenal masuk dengan baris atas, ya. Ada juga kalimah yang tidak nampak baris atas, dia memang tidak boleh mengambil pun sebab tulisan dia memang macam tu, tapi status dia sebagai objek dia tetap mengambil i'rab yang mansub. Begitu je dalam yahsabuhum tu, hum tu objek, bermakna dia pun mansub lah tu. Okey. Tuan Syahran kita boleh? Yang 3 i'rab apa dia? Marfu', mansub, majrur. Bukannya 14. 14 tu ialah isim dhamir, ya, lain. Tapi memang saya tahu ya, kelas ni kalau kita miss 1 2 kan, dia off tangent lah orang kata. Orang putih kata, ya. Sebab tu dia kena apa? Kena ikuti dia. Kalau kita terlepas kelas tu, kita kena ikut rakaman, ya, supaya kita keep on track balik, ya. Okey, itu latihan pertama. Okey, kalau saya nak tambah satu lagi soalan yang keempat, ya tadi ialah ya mudhari'ah, ya. Apakah i'rab kepada ya ni kalau kita nak terangkan status dia? Dia sebagai fa'il tu kan? Fa'il dia subjek. Subjek. Jadi marfu'. Marfu', betul. Dia berlawanan dengan objek. Objek mansub, fa'il akan sentiasa marfu'. Sentiasa marfu'. Itu status. Ya. Pelaku kepada perbuatan mesti marfu'. Sebab dia tak ada mempengaruhi orang. Dia yang mempengaruhi orang. Dia yang mempengaruhi objek. Sebab tu objek tak boleh ambil baris marfu'. Tak boleh status marfu' sebab dia kena pengaruh oleh fa'il. Sedangkan fa'il tu dia subjek, dia pelaku, dialah orang utama dalam tu. So dia mengambil i'rab yang marfu'. Okey, ya. Okey, tahniah pada saudara Audi kita, ya. Walaupun sikitnya sebenarnya banyak ilmu tu yang daripada sikit dan satu perkataan tau. Tapi dengan syarat kita kena mahir lah, ya, pelan-pelan. Sampai kita boleh menerangkannya dengan baik, itulah ukuran, ya, kita mahir ke tidak, ya. Okey. Kita ambil ayat kalimah seterusnya, ya. Antansuruhu. Antansuruhu, saya jemput dia ni, kalau ikutkan senarai bawah tu Nur Fadilah lah. On-kan mikrofon. Boleh dengar, ya? Perkataan antansuruhu ni adalah fi'il mudhari' kerana ada huruf ta di depan kalimah asal iaitu ta mudhari'ah. Ya, betul. Okey, panggil dia ta mudhari'ah, ya. Okey, betul. Dia menunjukkan dia adalah fi'il mudhari'. Ta mudhari'ah tu berfungsi sebagai apa? Pelaku, ya. Jadi ta di depan ini adalah pelaku kepada perbuatan nasara, iaitu memberi pertolongan. Okey, betul. Ta ini mewakili dhamir Anta. Ya. Anta siapa? Awak seorang lelaki. Okey, betul. Kamu seorang lelaki. Okey. Jadi tansuru bermakna
Kamu seorang lelaki sedang memberi pertolongan. sedang memberi pertolongan ataupun sedang menolong lah ya. Sedang menolong. Itu kalau tak ada an ya. Dia kamu sedang ya. Tapi Okey. dia ada juga di belakang tu ialah imbuhan ya. Imbuhan. Jadi tan suruh tu dia Imbuhan yang mana? Wow ya. wow. Okey. Wow tu menunjukkan banyak jamak. Jamak. Okey. Maknanya pelaku tu ialah ramai. Jadi pelaku yang dimaksudkan ni ialah kamu ramai lelaki. Kamu lelaki yang ramai ya. Kamu lelaki yang ramai. Sebab ada huruf imbuhan waw selepas kalimah nasara tersebut. Okey, betul. Seterusnya ialah huruf hu tu menunjukkan objek, iaitu mewakili domain. Hu mewakili domain apa, ingat tak dalam senarai objek yang kita dah belajar dulu? Dia lelaki seorang. Dia seorang lelaki. Okey, betul. Domain apa tu? Domain huwa. Huwa. Maknanya hu tu ialah domain huwa lah. Dia seorang lelaki. Maknanya dalam konteks ni kamu ramai lelaki tadi menolong seorang lelaki. Dia seorang lelaki. Menolong dia seorang lelaki. Itu maksud dia lah. Jadi yang ini sedang menolong. Sebab Itu tansuruhu, kalau dia tak ada an ya, dia sedang menolong. Tetapi sekarang ni dia ada kalimah an. So bila dia ada an, bermaksud akan. untuk. Jadi untuk. Untuk kamu semua menolongnya ya. Untuk kamu semua menolongnya. Jadi bermakna bila ada an ya, walaupun ra berbaris hadapan, ra tu berbaris hadapan sebab apa? Sebab ada waw ya. Jadi waw tu waw mudhari'ah. Waw mat, bukan waw mudhari'ah. Dia waw mat, waw jamak tu. Dalam hukum tajwid, yang sebab ada waw tu, ra tu sepatutnya di baris atas tu ya. Dia sepatut baris atas. Antansura. Kan ya? Itu kalau sebab perbuatan ni ada an, dia akan menolong, dia tak boleh baris depan. Tapi sebab ada imbuhan waw mat itu, maka ra itu berbaris depan. Betul, dia tukar baris atas tu ke baris depan. Jadi Itulah ya. So jadi mana kalau dia ada ra baris depan, lepas tu ada waw, sedangkan ada an, dia tricky sikit lah ya. Kita kena hati-hati dalam trik dia, kita kena kenal je. Once kita faham tak apa, kita tengok ya. Okey, ada satu lagi maklumat yang tertinggal. Waw tu sebenarnya dia adalah waw alif ziyadah ya. Waw imbuhan jamak ni dia tak boleh waw saja, dia mesti ada sama ada waw nun ataupun waw alif ziyadah. Nun dia hilang Ustaz. Nun dia macam tak ada. Dia bukan dalam. Ya, okey. Yang ni bukan waw nun sebab perbuatan belum berlaku. Kalau sedang berlaku waw nun. Yakhsabuna tu sedang berlaku. Tetapi kalau nak menjamak perbuatan yang belum berlaku, dia waw alif ziyadah. Alif yang ada tanda bulat atas dia, itulah. So kerana apa berlaku ialah satu perbuatan yang belum berlaku, ada waw alif ziyadah, kemudian ada objek ya, objek hu tu. Jadi alif ziyadah tu digugurkan. Tempat alif ziyadah tu diberi kepada tempat hu tadi. Itu yang berlaku dalam ejaan ni,
alif ziyadah tu digugurkan. Boleh nampak ke? Boleh faham? Ha? Okey Boleh. ya. Kalau tak boleh saya cuba ni ya. Saya cuba gunakan Lexi Logos sebab sekarang ni screen sharing kan ya. Saya boleh bantukan screen apa dengan Lexi Logos. Saya akan tuliskan supaya tuan-tuan faham apa yang saya maksudkan ya. Ya, so sekarang saya tuliskan antansuru alif atau kata beri atas dengan non. Lepas tu ta beri atas non. Non sukun dia bertemu dengan sod, dia hukum ikhfa. So non tu tidak ditandakan sukun lah ya. Sod, ra. Lepas tu, so asal dia kalau tak ada hu tu, asal dia macam ni ya. Sebab dia perbuatan yang belum berlaku, dia tak boleh waw non. Dia waw alif ziyadah. Waw alif yang ada tu kepala tanda bulat tu dipanggil alif ziyadah. So dia pair imbuhan tu dia datang macam ni. Okey, kalau dia perbuatan tu sedang berlaku, dia jadi macam ni ya. Saya buat belah bawah. Dia tak ada an. Tak ada an ni maknanya perbuatan tu, so dia kena waw non bagi atas. Apakah beza di antara dua tu ialah yang pertama ni untuk kamu semua menolong. Belum berlaku lagi. Belum berlaku lagi. Tetapi di sini tak ada untuk. Jadi kamu semua sedang menolong. Kamu semua sedang menolong. Boleh ya, saya tunjuk pelan-pelan. Okey. Sekarang ni apa berlaku? Dia ada objek. Dia ada who ya. Dia ada who, kita nak letakkan objek depan tu who tadi. Apa yang berlaku? Ya. Saya buatkan arrow supaya kita nampak apa berlaku. Saya kopikan ni. Bawa ke sini. Bila who ni ya nak gabungkan dengan kalimah tansuru ya. Sekarang ni campur ni maknanya proses dia belum gabung lagi. So dia bila dia gabung, dia akan ambil alih tempat alif ziyadah tu. Maknanya alif ziyadah tu kena gugur, lepas tu hu jadi kat situ. Itu perbuatan yang belum berlaku. Dia tak keluar screen. Tak keluar screen. Okey, ya, kau. Okey dah. Tak nampak tadi ke? Tadi itu putus je. Oh. Okey, saya ulang sekali lagi ya. Ini penting ya. Yang ni objek. Who ni ya. Jadi bila who ni objek ni nak digabungkan dengan kalimah antansuru tu, apa berlaku? Ialah dia akan jadi macam ni ya. Kita gabungkanlah. Ya, gabungkan dia sepatutnya macam tu. Okey. Tetapi orang Arab penulisan dipanggil Rasam Osmani, dia gugurkan alif ziyadah tu. Macam tu. Jadi antansuruhu dia buang alif ziyadah. Sebenarnya ada alif ziyadah yang telah digugurkan. Jadi maknanya bila kita tengok bentuk apabila alif ziyadah tu digugurkan, kita tahulah perbuatan tu bersabitnya perbuatan yang belum berlaku. Itu tanda-tanda untuk kita senang untuk kita kenal. Ya. Okey, tetapi tengok bawah ni tansuru na yang sedang berlaku. Ya. Katakanlah kita nak masukkan objek who juga yang ni. Ya. Okey, apa dia akan jadi? Dia tak gugur non tu. Tu membezakan perbuatan yang sedang berlaku dengan yang belum berlaku. So yang ni apa yang berlaku? Kalau perbuatan yang sedang berlaku, ya, dia gabungkan who tu, na tu tak gugur. Yang tadi alif ziyadah gugur kan? Waw alif ziyadah gugur. Kalau waw non tetap gugur. Jadi dia jadi apa? Tansuru nahu, bukannya tansuruhu. Ya, bila kita kenal ni, dia membantu kita lah. Straight away kita dah tahu dah. Oh, yang ni mana perbuatan yang sedang berlaku. Sedangkan bila digugurkan tu, kalimah selepas waw, huruf selepas waw tu iaitu alif ziyadah,
dia akan menjadi perbuatan yang belum berlaku. Baru akan berlaku ataupun untuk berlaku. Dan kita tahu yang gugur, nun tak boleh gugur. Yang boleh gugur apa dia? Alif ziyadah. Yang ni yang gugur. Ya, kalau saya nak nak balikkan semula supaya kita nampak, ya, saya tulis balik yang ziyadah tadi. Sini. Dia macam tu, ya. Sukunkan dia. Lepas tu hu macam tu. Itu asal dia. Lepas tu barulah dia hilang alif ziyadah dia. Copy bawa ke sini. Barulah dia gugurkan alif ziyadah tu. Jadilah kataan antam suruh tu. Jadi maknanya dia ada alif ziyadah. Ya. So yang kalau kita tahu wow saja kat depan ni tak ada benda sama ada nun atau alif ziyadah, mana alif ziyadah lah dia. Sebab kalau nun dia tak gugur. Boleh faham. Yang ni penting, ya, sebab apa ni, maklumat-maklumat ni dia akan membantu kita mengenal. Sebab kalimah Arab ni dia memang halus, ya. Dia very detail, very terperinci. Kadang satu benda aja. Kadang baris saja. Kadang huruf dia saja. Ya. Yang boleh membezakan antara satu kes dengan satu yang lain. Puan Nofadilah, boleh faham ke? Boleh Ustaz. Boleh, ya. So nanti kita akan lihat, ya, apabila perbuatan yang belum berlaku, ya, pertama sekali tanda dia dengan ada an lah. Ya, an. So bila perbuatan berlaku, kita akan, tapi kalau dia jamak, ya, dia sepatutnya imbuhan dia tambah waw alif ziyadah, bukannya waw nun. Kalau perbuatan yang sedang berlaku, baru dia tambah waw nun. Okey, ya. Kita ambil satu contoh lain, ya. Contoh lain. Yang makna dia sama dengan an tansuruhu, ya. Cuma kalimah yang awal tu je berbeza, ya. Saya bawa ke sini, copy ke bawah, ya. So ataupun saya turunkan ini dulu, yang tu copy kat sini. Ya, tengok dalam Al-Quran, dia boleh gunakan an ni ataupun digunakan lam baris bawah, supaya dipanggilkan lam supaya, mana dia, saya gantikan tu dengan lam baris bawah aja, satu huruf je, ya, lam baris bawah. Jadi perkataan kalimah akan jadi litang suruhu, ya, litang suruhu. Nampak yang ni antang suruhu. Beza dia apa? An ni lah untuk, li ni supaya. Mana dia? Dipanggil lam supaya. Maknanya perbuatan bila supaya, macam untuk jugalah. Dia tak ada apa ni, perbuatan yang belum berlaku. Jadi dia waw tanpa alif ziyadah. Tanpa ziyadah. So bermakna kalau dia litang suruh, tak boleh letak non lah. Sebab non ni untuk perbuatan yang sedang berlaku. Yang ni salah lah ni. Kalimah ni salah ni. Litang suruh nahu tak boleh. Sebab waw nun menunjukkan perbuatan tu sedang berlaku. Supaya kamu semua sedang menolong, tak logik kan. Sebab dia baru supaya, belum berlaku. So dia tak boleh ambil nun tu. Dia kena ambil waw alif ziyadah. Ya, tetapi apabila ada objek ni, alif ziyadah tu digugurkan. Kalau tak ada objek, alif ziyadah tu kena ada di situ. Ya, iaitu alif ziyadah yang alif bulat tadi, dia jadi litang suruh. Sebab apa? Dia jamak. Bila dia jamak, ada waw. Jadi ra ni baris dhammah kena ikut waw. Kalau tak ada jamak,
dia kena apa? Kalau saya buang ke jamak ni, dia kena ngambil baris atas. Baris atas. Ya, jadi dia litan surah. Supaya kamu menolong. Supaya kamu menolong. So asalnya ialah kalau bisa sebab dalam kini dia tak ada waw ya. Jadi ra tu apa adalah baris atas. So bila tambah waw alif ziyadah untuk jamakkannya waw dengan alif ziyadah, ra yang baris atas tadi kena tukar ke dhammah. Sebab tajwid salah. Kalau litan surah dengan waw tak boleh. Salah tajwid dia. So kena bila waw mat apa saja huruf belakang dia kena tukar ke dhammah. Jadi bermakna dhammah ni bukan bermakna perbuatan tu sedang berlaku ya. Dhammah tu kerana dia nak meraihkan tajwid dengan waw tu ya, dan bila ada lam ta'lil ni supaya kita tahulah dia sebenarnya adalah baris atas bukannya baris depan. Nampak ya, dalam satu kalimah tu sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan ya, banyak yang kita kena kenal dia ya, supaya bila kita beri makna tu barulah tepat. Kalau tidak nanti kita tak memberi makna. Kita selalu baca terjemahan kan, tapi kita tak tahu pun konteks terjemahan tu dengan kalimah tu, sebab kita tak belajar ni. Kalau kita dah belajar ni, kita tak payah tengok terjemahan, kita sendiri dah boleh terjemahkan dia. Okey ya, itu untuk mengupas apa an tansuru. Tengok ya bentuk dia kan, an tu maknanya untuk. Jadi tansuru waw ni hilang alif ziyadah dia ya. Dia tidak boleh ngambil nun sebab dia perbuatan yang belum berlaku ya. Kalau perbuatan yang sedang berlaku, kalau dia tambah hu, nun tidak gugur. Katakanlah yahsabu ni na ni perbuatan yang sedang berlaku, kita tambah hu, dia jadi yahsabu nahu. Dia nun tak gugur. Ya, untuk perbuatan yang sedang berlaku dia tak gugur ya. Ada tak contoh dalam ni? Ada ya. Okey, nanti dalam slide yang seterusnya kita akan jumpa nanti ya, iaitu di sini ya, saya tunjukkan je, nampak? Yasmauna. Ya. Ini perbuatan yang sedang berlaku ya. Maknanya ya dengan waw nun tu maknanya mereka. Ya, mereka simi'ain ialah sami'ah maknanya mendengar. Mereka sedang mendengar kamu. Ada objek dia kum. Jadi nun tak gugur sebab perbuatan yang sedang berlaku. So yang gugur alif ziyadah ya, di mana perbuatan tu belum berlaku, hanya untuk berlaku ataupun supaya berlaku, dan dia akan gugur apabila ada objek. Ni ada contoh liak budu, nampak? Liak budu lam tu lam supaya lah tu. Jadi bila liak budu, kalau jamak dia tambah waw alif ziyadah ya, bukannya waw nun. Supaya mereka sembah. Supaya mereka sembah. Itu liak budu. Nanti kita akan buat apa latihan sekali lagi ya, supaya tuan-tuan betul-betul mahir bila tengok kalimah-kalimah ni ya. Ya, kita sekarang ni masih kat sini, kita buat latihan sini ya. Sesiapa yang buat latihan tu, saya percaya dia akan lebih kenal lah ya. Dan yang mendengar tu pun akan juga bertambah lah ya ilmu dia tu. Okey, Puan Nofadilah, ada soalan apa-apa mengenai kalimah ni? Tak ada. Tak ada. Kalau saya tanya soalan, tengok situ ya, kedua-dua non tu sebenarnya non sakinah ya. Non bersukun, betul tak? Yang Anna tu ke? Yang mana? Non ya, ada dua non kan? Non sini,
apakah baris dia? Kalau kat tu tak tulis sukun. Dia sebenarnya sukun ya. Dia sukun ni macam mana? Macam ni lah. Tu dinamakan non yang bersukun lah, tanda sukun. Kan? Non sini pun non sukun juga. Okey. Tetapi sekarang ni tanda sukun tidak ditandakan, tu kenapa? Ha? Saya pernah beritahu ya sebelum ni. Tak perasan dia? Okey, dia itu aspek ilmu tajwid ya. Non bertemu dengan shad, yang ni non sukun bertemu dengan shad dan juga non bertemu dengan ta, dia hukum ikhfa. Kan ada belajar hukum ikhfa kan? Puan Nafadilah ada hukum ikhfa tahu? Bertemu dengan sod. Hukum ikhfa. Hukum non mati ya. Non mati apabila temu dengan ta, dia jadi ikhfa. Non mati dengan shad pun ikhfa juga. Tak ingat? Okey, itu untuk maklumat kita ya. Apabila non yang sukun bertemu dengan ikhfa, huruf ikhfa, ta ataupun shad, dia digugurkan sukun dia. Itulah tanda lah tu. Ya. Bila kita tengok kes macam tu, kita tahulah ini hukum ikhfa lah. Okey. Kita teruskan ya. Puan Halimatun. Cuba kongsikan apa yang Puan kenal daripada kalimah yang seterusnya. Tahsabu. Tahsabu. Teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tahsabu. Saya dah lupa dia punya makna dia. Okey, hasimba tu ada kat atas ni ya. Ya. Dulu kita kata apa? Menghitung ataupun mengira. Mengira. Okey. Kalau tahsibu, ni apa Ustaz? Ni kalau ada hamzah qata' ni dia menjadi bentuk soalan. Apakah ataupun ataukah. Sini apakah ya? Apakah dia bentuk soalan. Tahsabu rujuk kepada kalimah ni kalimah fi'il mudhari' lah, kerana selepas kalimah ada fa'il ta dan merujuk kepada betul. Merujuk kepada kamu lelaki. Okey. Iaitu Tahsabu. anta ya. Dhamir anta lah. Anta. Dan satu lagi kita nak tahu dia fa'il mudhari' iaitu kalimah yang ketiga, huruf ba tu. Huruf bukan kalimah ya. Sorry. Huruf yang ketiga dalam kalimah tu, ba tu dhammah. Jadi di situ kita boleh lihat kalimah tu adalah kalimah rujuk kepada fi'il mudhari'. Tak betul ya. Bukan tak betul, tak tepat. Sebab apa? Kalau dia baris atas pun mudhari' juga kan? Ingat tak? Jadi fa'ilnya di depan. Yes. Tanda mudhari' dia adalah fa'ilnya di depan. Di sini betul, tapi kena terangkan bila di baris depan, fa'il mudhari' itu perbuatan yang sedang berlaku. Perbuatan yang sedang berlaku.
Nah, berbeza dengan ni pun, ba ni mudhari' juga ya, yaktuba ni. Tetapi perbuatan yang belum berlaku. Dua-dua ni mudhari'. Bukannya bermakna dhammah dia mudhari', tetapi dhammah menunjukkan perbuatan mudhari' yang sedang berlaku. Jadi makna dia, apakah kamu lelaki sedang mengira? Sedang mengira. Betul lah. Apakah kamu seorang lelaki sedang mengira? Maknanya masa dia mengira tu ada orang tanya dia. Apakah kamu mengira? Contoh macam tu lah. Maknanya dia sedang perbuat lah tu. Okey. Tetapi biasanya dalam ayat Quran, mengira tu konteks ayat dia lebih kepada menyangka. Ya. Apakah kamu menyangka? Itu ayat dia. Amtah sabudkhulul jannah. Apakah kamu menyangka kamu akan masuk syurga? Allah katanya. Sedangkan kamu belum diuji lagi. Tak macam Nabi-Nabi dulu, orang-orang beriman dulu yang diuji oleh Allah. Dengan berbagai ujian, mereka lulus ujian. Barulah Allah kata boleh masuk syurga. Tapi kita ni relax saja, tak ada apa ujian. Allah tanya, adakah kita rasa kita layak masuk syurga ke tidak? Belum lagi diuji. Tapi bila kita diuji, baru dia tahu. Ya? Itu maksud ayat tu lah. Jadi, apakah kamu mengira? Ya? Dan maknanya tasabur ni dia boleh dalam beberapa konteks. Mengira, menyokong, menyangka. Jadi dalam kau ni, adakah kamu menyangka? Ya? Okey. Okey, kalau saya tajwid dah lama belajar kan? Belajar lupa-lupa sikit Ustaz. Ada belajar lupa sikit Ustaz. Ya ke? Okey ya. Kalau saya tanya ya, ini cuma maklumat saja lah ya. Mim mati bertemu dengan ta, yang ni ya, mim mati bertemu. Sebab kita program kita ni, itu kita panggilkan apa tu, holistik tu. Kita buat secara komprehensif ya, dia package menyeluruh ya, termasuklah tajwid. Okey, mim mati bertemu dengan ta tu hukum apa tu? Sambil-sambil kita belajar grammar dia, pembentukan kalimah dia, soroh, kita jangan lupa tajwid. Sebab tajwid yang paling banyak kita belajar kan ya. Okey, siapa yang boleh jawab soalan tu? Kalau Puan Limatun tak boleh, yang lain boleh, siapa boleh? Ustaz tak payahlah, dia minta tahulah. Izhar syafawi, Ustaz. Ha? Okay, saya tarik balik. Tarik balik ya, sebab dia memang tahu ya. Tak cik lah ya. Sebab program kita ni, kita nak ngajar orang awam ya, yang tak belajar sekolah agama. Sekolah agama memang dia sepatutnya dia tahu ya. Kalau dia dari sekolah agama, dia tak tahu, itu masalah besar tu. Ya, tetapi orang awam macam kita, saya faham ya. Kadang-kadang kita belajar tapi kita tak tak dapat mengingati, sebab proses pembelajaran saya tengok dia tak boleh dia tak boleh transfer of skill tu, tak ada. Kita belajar tapi skill tu tak ada. Kita bergantung pada ustaz sentiasa nak tahu, itu masalahnya. Tak ada ustaz, kita jam. Macam ni jugalah, kita tak ada ustaz beritahu kita tak tahu. Ya, sebab QHS sekarang ni nak mengajar supaya tuan-tuan, kalau saya tak ada pun, ustaz tak ada pun, nanti akan boleh mengenal. Tuan Syarhan, jadi baca Quran macam mana ya? Kalau tak tahu hukum, baca je, bunyi je. Tu masalah besar. Baca bunyi dengung semua tu, tapi nama dia tu nak hafal tu lah Ustaz. Dia kategori dia dalam izhar ke? Dia bukan hafal ya, kita kenal dia. Bila kita kenal dia, kita boleh cerita dia. Bila kita cerita tu maknanya kita ingat nama dia. Tu baru kita kata tahu dia. Kalau kita bunyi saja kan, kita rasa betul kan? Sebenarnya tak betul lagi.
dia rasa saja betul. Sebab kalau dia betul, dia boleh mesti menerangkan. So, nama tu salah satu je daripada penerangan. Yang basic saja. Kemudian pada nama tu, istilah dia lagi kena tahu pula. Ya, macam ni contoh ni Ustaz kita beritahu tadi, dia panggil apa? Izhar Syafawi. Tu nama dia. Kemudian yang keduanya, kita tajwid, kita kena menerangkan apa dia Izhar Syafawi tu pula. Macam mana nak membunyikan Izhar Syafawi itu, dia panggil istilah hukum pula. Itu ya, ilmu Al-Quran ni tuan-tuan dan puan-puan ya. Tapi kita tak diajar cara tu. Kita ambil ringan saja. Kebanyakannya sama ada kita tak nak bertanya ustaz ataupun ustaz pun tak sanggup nak beritahu. Dia tahu kalau dia beritahu cerita lebih sikit, orang lari. Itu masalah orang kita ya. Orang kita sebenarnya masalah besar ni, tapi masing-masing tak nak ngaku. Ya. Sehingga ada orang nak beritahu ya. Dan sehingga dia sanggup menerima lah. Ada yang masih lagi banyak sanggup tak sanggup ni, saya tahu. Ya, ramai daripada rakan-rakan saya kalau saya tegur dia, saya cuba betulkan ni, minggu depan dia tak ada dah. Sebab dia rasa apa? Tak tahulah, saya pun tak faham, tak pandai nak baca lah ya. Dia rasa mungkin tak perlu agaknya, ya, tak perlu tahu dan sebagainya lah. Dan dia rasa tak bertanggungjawab ya atas apa yang dia tak tahu, agaknya lah macam tu ya. Tapi kita kena betulkan, orang kita, orang Islam Melayu, kita tak boleh biarkannya macam tu. Bermula dengan diri kita lah. Sebab tu saya akan mengambil masa ya yang detail untuk kita ingatkan balik. Jangan sampai kita kata kita tak tahu nama ya, bukan. Itu akan jadi alasan ya. Adalah tanggungjawab kita untuk mengenalnya, mengingat nama dia, faham dan sampai kita boleh menerangkannya. Ini dah baru kita terang dalam kelas ya. Bayangkan besok katakanlah tuan-tuan menjadi tenaga pengajar. Tuan-tuan nak kena sampaikan ilmu tu kepada orang lain ya. Jadi kena kemas ilmu tu. Baru mim temu dengan ta kan ya. Dua kalimah aja, 2 huruf je. Jadi itulah detailnya Al-Quran ni ya. Sorof dia, nahu dia dengan tajwid dia kita packagekan sekali ya, supaya bila kita tengok kalimah tu kita kenal dia, kita tahu. Itu dia katakan kita baru tahu. Kalau kita rasa saja tahu tak cukup. Kita tak kenal kalimah tu, kita tak dapat makna dia yang sebenar dia. Macam tadi saya tanya soalan apa, non bertemu dengan ta kan, itu hukum ikhfa dah. Saya tak tanya lagi apakah istilah ikhfa, macam mana nak membunyikan ikhfa. Itu bahagian satu lagi, bahagian tajwid juga ya. Yang kita perlu ya, tuan-tuan baru lagi mengikuti program ni dalam peringkat baru mengenal kalimah. Biasanya kita cuma cek sajalah ya. Tapi kalau tuan-tuan besok masuk modul ke-13 ya, modul ke-13, modul ke-14, yang ni dah jadi kewajipan lah, mesti dalam modul tu tuan-tuan kena terangkan dia ya. Dan kita akan bimbing lah macam mana nak menerangkan apa yang dimaksudkan dengan hukum ikhfa. Yang tadi apakah yang dimaksudkan hukum izhar syafawi ya, supaya tuan-tuan tahu macam mana nak menerangkannya dan tahu macam mana nak mencapai hukum tu, nak mendapatkan hukum tu. Dia ada perkara-perkara yang kita perlu lakukan ya. Kalau tak lakukan tu, dia tak jadi apa tu izhar syafawi tu. Begitu juga ikhfa, dia tak dapat ikhfa tu. Kita cuma rasa kita rasa bunyi dah betul je, itu je kebanyakan. 90% daripada rakan-rakan kita yang saya buat kajian ya, saya tanya, dia tahu, ada yang tahulah, ada yang tak tahu, saya faham. Contohnya ikhfa tak ada yang tahu.
Tapi saya suruh dia terangkan FA tu, dia jam. Tak boleh. Sayang ya, ini ilmu daripada Allah, direct daripada Allah ya. Jadi kita terlepas pandang ya. So diharapkan sambil kita belajar ni kita perbaiki baliklah ya. Perbaiki balik keadaan kita. Jangan kita Allah nampak kita macam ambil ringan lah hal Allah. Kan sampaikan 2 huruf je tak tahu dah. Ya. Tetapi kalau kita tengok cerita lain kita kita hebat. Okey. Puan Alimatun ada apa-apa soalan? Am tahsabu? Kalau saya nak tanya saya tanya bahagian tajwid, saya rasa ramai yang tak boleh jawab ya. Senangnya soalan dia very very basic saja ya. Tapi saya boleh rasakanlah ya. Ramai tak boleh jawab soalan saya. Okey, cuba kita try sajalah, bukan apa ya. Kita try saja. Puan Alimatun boleh dengar ke? Boleh Ustaz. Boleh ya? Ini kita nak cuba kita try nak tengok keadaan kita ya. Bukan maknanya nak merendahkan diri kita, tak. Kita nak perbaiki ya. Lepas ada yang sukun kan? Dalam tahsabu. Sukun. Ada sukun kan? Sukun. Okey, ya, soalan saya senang saja ya. Berapakah sifat sukun ni? Kita membunyikan tu, kita kena zahirkan sifat dia kan ya. Dia ada makhraj, ada bahagian sifat. Ini bahagian tajwid ya. Okey, soalan saya senang je. Ya, berapa? Saya tak tanya apa sifat dia. Saya tanya berapa saja. Berapa sifat sukun? Sukun. Dia ada sifat kan. Bila kita membaca Quran tu, kita kena tahu sifat dia supaya bunyi dia betul. Betul tak? Dulu ada ustaz ngajar macam tu ataupun tak ada? Tebal nipis saja. Ya, dia ada tebal nipis saja kan. Itu sifat tau. Jadi soalan saya, berapa? Nipis dengan tebal tu baru satu kan? Berapa ada? Saya tak tanya apa lagi ya. Saya tanya berapa saja. Nah. 2 ke 10 ke 100 ke, itu jawapan dia lah. Berapa ya? 6. 6. Betul? Rasa confident 6? Tahu apa dia 6 tu? Lembut, lemah. Tak ingat Ustaz. Okey, saya tahu. Jangan apa ya, jangan risau. Memang saya tahulah. Ya. 90% ya orang awam ya, kita kata orang awam tak tahu. Dia kata dia sudah baca Quran ya, tetapi dia rasa dia dah sebut betul. Jadi kalau kita tanya dia lebih sikit, dia out lah. Kita membaca betul tu maknanya makhraj huruf tu dengan sifat tu kita zahirkannya dengan baik. Mana kita tahu macam mana nak memakhrajkannya, nak membunyikannya. Lepas tu bila keluar bunyi tu, sifat dia tu betul. Barulah dia bunyi yang sukun. Maknanya kalau dia tak tahu yang tu, yang disebut tadi belum lagi yang sukun, belum lagi. Sebab dia tak tahu apa dia buat. Berapa peringkat Ustaz? Tu ada berapa peringkat? Tak, sifat. Saya tanya sifat saja. Sifat tu berapa peringkat tu Ustaz? Ya, dia ada 5 sifat dia. Okey ya, saya tunjukkan satu-satu. Cuba ingatkan balik ya. Sama ada kita dulu belajar ke ataupun kita pernah tahu ke atau tidak.
Ya, sifat yang pertama dipanggil jahar. Betul? Tak ada jawapannya, betul ya. Okey, sebenarnya bukannya jahar ya. Sifat yang pertama ialah hamas. 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 Saya nak test saja tadi ya. Nak tahu apa? Mana kalau kita dulu belajar betul-betul, kita mengenal, kita akan tahu. Ya, sifat yang pertama ialah hamas. Wah. Wah. Okey, pernah dengar ke hamas? Gaza. Pernah Ustaz? Gaza. Ustaz. Siapa? Gaza. Awas. Oh, oh, itu ha, bukannya ha. Yang ni pun actually ha je. Hamas, hamsun asal dia, hamsun. Hamsun ni ialah apabila kita membunyikan huruf tu, nafas terkeluar. Itu dipanggil. Nafas terkeluar. Jadi ha ni bila kita menyebut tu nafas tu terkeluar ya. Macam nyebut ta, kaf, ak, as. Semua tu terkeluar nafas tu. Dia tak tertahan. Okey, Puan Mana tu boleh ingat balik ke? Boleh. Hamas. Ingat tak Boleh. dulu belajar dulu dengan ustaz ngajar sifat pertama huruf ha sukun ialah hamas. Ada? Ke tak ada? Ada, tak ingat Ustaz. Ada. Ada kan ya? Okey. Bagi kepada saya sifat kedua pula. Dia ada 5 sifat. Rokhawah. Okey, itu ustaz yang jawab kan? Jawab. Rokhawah itu yang kedua ya, sifat rokhawah. Soalan saya, pernah dengar ke rokhawah ni? Tak ada kan? Betul. 90% daripada rakan kita yang dewasa ya, yang saya tanya tak tahu pun rokhawah apa benda. Dengar pun tidak. 20 tahun membaca Al-Quran tak dengar rokhawah, bayangkan. Sedih saya dengar. Tapi dia kata dia dah khatam 5 kali dah. Apa yang dia khatam baca saya pun tak tahu. Sebab dia sendiri tak tahu. Kalau khatam mesti tahu rokhawah. Kalau khatam mesti tahu hamas. Ya, itu pegangan. QQS Academy dia pastikan itu. Kalau tidak, maknanya tuan-tuan belum lagi membaca. Menyebut tapi belum tentu betul lagi. Sebab tu standard belajar QHS ni tinggi ya. Kita memang kita letakkan standard tinggi sebab kita berurusan dengan kalam Allah ya, kalimah Allah. Memang kita kena nanti kita akan kalau kita faham ni, kita akan dapati yang selama ni kita buat memang tak cukup lah ya. Tak cukup. Memang tak logik lah. Kita banyak buat yang tak logik bila berkenaan perkara berkaitan dengan Al-Quran. Okey. So sifat kedua ialah rokhawah ya. Rokhawah ni apa? Bila kita membunyikan huruf tu, kita tak tahan suara dan bunyi tadi, kita lepaskan dia. Lepas, jangan tahankan dia. Kalau dia tahan, dia akan dapat sifat yang berlawanan, dipanggilkan syiddah. Rokhawah lawan dia syiddah. Kalau kita tahan dia, dia akan jadi syiddah. Kalau kita nak dapat rokhawah, kita kena lepaskan bunyi itu. Sebab tu menyebut dia tah. Lepas. Tah. Kalau kita tah, itu jadi apa dah? Syiddah dah. Syiddah sifat kuat. Rokhawah sifat yang lemah. Hamas tadi sifat yang lemah. Lawan hamas ialah jahar. Jahar tu kita tahan dia sifat kuat.
Ya, terutama kita mengenal kalimah tu, ya, kita pastikan tajwid dia pun kita kena kemaskan sekali lah. Ya, kalau kita hebat dari nahu dan soroh, tajwid kita lemah, masih lagi tak lengkap, ya, package dia tu. Tiga-tiga tu kena, ya, kena kemaskan. Okey, cuba sifat ketiga. Istifal. 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 Istifal, betul ya. Ini tengok ke tak tengok? Tengok. Ya, tengok ya. Mm-mm. Mesti ada, okay, bagus tengok ya. Tetapi yang penting sekali kita kena tahu tanpa tengok ya. Jadi mana kita tengok saja, baca dalam Al-Quran, kita jumpa yang sukun, kita dah tahu 5 sifat dia. Mana sebab kita nak menyebut masa tu, kita tak sempat nak buka buku ya. Itu ilmu tajwid. Sebab kita nak membunyikan ya. Takkan kita sebelum kita bunyi kita pergi buka buku ya, tak boleh. Tak sempat. Kalau kita tak tahu, kita kena rujuk, kita tak buat rujukan, kita tak tahu, kita sebut belum lagi bunyi ha pedas. Ha yang sukun. Itu dia implikasi dia. Kita rasa kita dah bunyi betul tadi kan? Tapi kita tak tahu apa yang kita bunyikan, belum, maknanya belum betul lagi. Okey, tak apa. Cuba lengkapkan ya, walaupun dengan merujuk yang keempat apa dia? Sempat ada apa ya? Ada dalam internet ni ya? Infitah. Infitah. Okey, okey. Sebelum kita pergi yang keempat, infitah tu, istifal tu pun makna dia? Apa yang kita bunyi yang macam mana dipanggilkan istifal? Yang dinipiskan. Merendah, menurun. Merendah ataupun menurun ya. Itu sebab kita tengok apalah ya. Tapi kalau saya tanya apa yang dimaksudkan merendah tu? Episod kan? Episod. Bukan. Bukan. Ke yang ujung, ayat ujung. Yang paling ujung kot. Bukan. Nak memahaminya dia kena tahu lawan dia. Lawan istifal tu apa di situ? Ada? Dalam betul? Dalam rujukan tu apa dia lawan istifal? Ni Ustaz boleh beritahu lah lawan istifal apa dia? Isti'la Ustaz. Isti'la. Itu lawan dia. Isti'la tu maknanya meninggi. Kita tidak meninggikan suara bunyi tadi, itu dinamakan istifal. Jadi bermakna untuk mendapatkan sifat istifal tu jangan tinggikan bunyi. So kita sebenarnya nak memahami, kita kena tahu isti'la. Macam mana nak membunyikan huruf, kita kena naik pangkal lidah. Itu nak meninggikan bunyi satu-satu huruf. Bila kita naik ke pangkal lidah tu, bunyi dia akan tinggi. Ya, ambil contohnya qaf. Ya, kalau kita nak meninggikan bunyi qaf, sebab qaf sifat isti'la. Ya, non mati bertemu dengan qaf. So apa kita buat? Qadha zahra. Nampak? Pangkal lidah tu kita naikkan untuk menyebut bunyi qaf tu. Sebab qaf huruf isti'la. Jadi huruf yang istifal kita tak naikkan pangkal lidah. Bila dia tak naik tu dia dalam keadaan merendah. Itu dia masukkan merendah tu. Apa saja huruf yang tinggi? Ta contohnya begitu. Ta, tahara. Semua kena naikkan pangkal lidah tu supaya dapat sifat isti'la. Jadi huruf-huruf yang bukan isti'la tu kita tidak naikkan. Jadi dia bunyi tu akan dalam keadaan merendah. Kita tidak naikkan pangkal lidah dia. Tabu ya. Itu dia masukkan
istifal. Okey. Nanti yang dua lagi cuba cari sendiri ya, cuba penuhkan ya. Maknanya sambil kita belajar mengenal kalimah dari aspek nahwu soroh ni, pastikan bahagian tajwid dia ya, makhraj dan sifat huruf tu pun kita juga kenal dia dengan baik. Supaya bila kita menyebut nanti, kita menyebutnya dengan baiklah. Ya. Dalam konteks kalimah amtahsabu ni, ya, pertamanya biasanya bila kita membincangkan bunyi ini, makhraj dan huruf ni, kita lihat kepada huruf yang bertanda sukun. Dalam tu ada dua tu sebenarnya. Mim sukun, ha sukun, ya. Semua tu melibatkan makhraj dengan sifat dia ya, yang perlu kita kenal untuk menyebutnya. Dia akan bersangkut paut nanti dengan yang dipanggilkan izhar syafawi tadi, ya, mim yang sukun tu. Kenapa dia panggil izhar syafawi? Jadi kita kena izhar syafawi kan dia mesti menzahirkan sifat-sifat ya mim yang sukun tu. Dan mim yang sukun tu ada juga sifat-sifat dan jumlah sifat dia yang juga kita kena ketahui. Okey, nampak macam kita melencong tak ya? Dia memang package dia datang sekali ya. Nahwu dia, soroh dia dengan tajwid dia memang datang sekali. Cuma saya tak fokus sangat kepada tajwid sebab apa? Tajwid ni biasanya tuan-tuan dah belajar tempat lain ya. Daripada dulu kan kita belajar tajwid. Jadi saya menganggapkan tajwid tu sepatutnya dah beres lah orang kata ya. Dah beres. Yang tak beres ialah nahwu soroh. Itu memang tak ada orang belajar dulu. Jarang-jarang ya. Kita diajar dan jarang-jarang program yang mengajar nahwu dan soroh tentang kalimah Al-Quran. So sekali-sekala saya akan cek tajwid tu ya. Kalau maknanya nampak lemah juga dan kita masuk juga sekali lah. Supaya package dia tu baik. Nahwu dia, soroh dia dengan tajwid dia berjalan baik. 3 serangkai sekali lah insyaAllah. Okey, saya ingat kita sudah di sini dulu. Ya, hari ini saya kena bawa sembahyang Jumaat pula, khatib dengan imam Jumaat kat masjid. Okey, sebelum kita tutup ada apa-apa soalan? So sedikit latihan yang kita buat tadi ya, walaupun 3 kalimah, tapi semua maklumat tu ya praktikal. Dia penting, jangan lupakan ya. Apply, jumpa je baca ayat Quran, apply dia apa yang kita belajar dalam kelas ni ya, supaya dia tidak lupa ya. Sebab once kita apply, dia tak lupa sebenarnya sebab kita dah faham. Bila dia faham, dia tidak akan lupa. Okey, tak ada soalan ya, betul ke? Tak apa ya. Kita akan jumpa lagi minggu depan. So sebelum ada soalan? Okey, tak ada. Kita kalau sebelum tutup saya minta Tuan Syahran kita buat sedikit nasihat ya dan kata-kata perancang untuk kita lah ya. Belajar memang banyak yang perlu kita belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, saya off saya punya ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Haji Kamal Abdul Razak untuk sesi kita pada minggu ni. Syukur alhamdulillah. Saya rasa ni ialah kita punya quorum yang akan kekal kot. Campur di Puan Liza dengan siapa lagi yang selalu masuk, Cik Joni dengan Zaki. Tapi semua minggu ni saya difahamkan diorang ada camp. Ada peserta masuk, mungkin diorang tengah buat persiapan di YBK Global Camp. Jadi pada hari ni saya melihat ialah banyak benda baru kita belajar. Bila sebut pasal tajwid tu saya pun akui, saya mesti Ustaz kata tadi 90% tu saya pun yakin lah benda yang Ustaz cakap tu. Sebab mungkin yang sekolah agama, mungkin orang bagi saya diorang memang benda tu ialah sekolah menengah pun belajar. Bagi yang tak ambil aliran agama, mungkinlah sekolah rendah je. Kan? Sebab sekolah rendah je ambil sekolah agama, lepas tu dah tak ada belajar dah. Tapi itulah hakikatnya.
Kita dapat lihat mungkin ramai di luar sana menyatakan, saya setuju dengan Ustaz ayat tadi, ramai kata dah khatam 5 kali, 6 kali, tapi bila tanya soalan-soalan benda macam ni, semua tercundang. Jadi benda-benda ni pun kita kena, mungkin ni salah satulah kita sebagai yang awal ni, mungkin sebagai penggerak juga, boleh sampaikan kepada yang lain, di mana sebenarnya banyak lagi benda-benda yang kita kena belajar. Kalau saya lagi terasa macam alamak, kecil sangat. Rasa kalau kata sebut hari ni kalau bagi peratusan kat Quran tu, bukannya hanya sekadar kita boleh baca tu, tapi bila cakap memahami Al-Quran tu, ya Allah, nak sebut 10% pun saya pun rasa melunduk je kan. Jadi sebenarnya banyak sangat ni, pun tadi sebuah sifat belum tadi huruf-huruf yang lain lagi. Kan tu baru tu belum tajwid lagi, sentuh dan sebagainya. Dia punya tafsir lagi. Jadi sebenarnya banyak lagi ilmu Al-Quran ini yang perlu kita dalami. Jadi macam mana pun kita kena konsisten lah. Konsisten, tak tahu, tanya, gunakan. Mungkin akan datang kalau katalah kita gunakan platform yang ada ni, bukan hanya sekadar kita belajar ini saja. Tapi kalau ada rasa perlu nak kita tambah baik dari segi kita punya tajwid dan sebagainya, nak tanya Ustaz, boleh Ustaz kita boleh tanya terus. Kita gunakan platform ni sebaik mungkin untuk kita bertanya. Apa pun kemusykilan kita berkenaan dengan Al-Quran, kita gunakan di sebaik mungkin. Sebab ni dah memang saya nampak jadi rutin kita punya program di YBK ni. Jadi gunakan sebaik mungkin untuk kita tanyakan apa-apa berkenaan dengan Al-Quran ini, supaya kita lebih memahami, lebih mudah untuk kita ke depannya lah nanti, insyaAllah. Saya rasa itu saja untuk minggu ni, Ustaz. Jadi terima kasih bagi pihak YBK untuk minggu ni. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Okey, alhamdulillah ya. Lanjutan pada itu nak saya kongsikan. Kadang-kadang dulu saya ada berkongsikan ya. Maknanya kalau kita buat ukuran ilmu Al-Quran orang-orang kita ya, selain pada ustaz-ustaz dan ustazah yang melalui program agama, orang awam macam kita ni tak sampai 10% level dia. Maknanya kalau kita ambil yang 3 package tadi kan, kalau kita ukur betul-betul tak sampai 10%. Jadi sekarang ni kami dah kira macam nak bantu ya, nak bawa pelan-pelan. Tak boleh kita kurang pada 10%. Malu sangat dengan Allah. Ya, target kita ialah nak bawa ke 90% sekurang-kurangnya. Daripada 6% tu kita nak bawa pelan-pelan 10%, 20%, 30%, sehinggalah target kita ialah 90%. Ya, standard yang kita letakkan kepada pembelajaran kita ni, bawah 90% tu gagal lagi. Sebab kalam Allah ni, Al-Quran ni kita letak. Maknanya bila kita suruh dia menerangkan, suruh dia membaca, suruh dia berkongsi, bila kita bagi markah tu 90% ke atas. Itulah tahapnya. So masih jauh lagi perjalanan ya. Dan dia memang memerlukan kesungguhan, ya, kesungguhan dan istiqamah, ya. Dan juga bantuan daripada Allah. Sebab kita ni berusaha, tanpa Allah bantu tak boleh ya. Sebab segala-galanya ialah Allah yang menentukan tu. So maknanya dalam kita belajar ni memang kita kena sentiasa, hati kita ni kena sentiasa minta dengan Allah, bantuan Allah tu, supaya kita dapat menjalankan proses tu dengan baik ya, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahimna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.